Bersua kembali dalam BIS Malaysia. Saudara, Malaysia sedang bergerak ke arah memupuk budaya keusahawanan baru dengan meletakkan nilai yang tinggi kepada inovasi dan kepintaran. Cradle Fund Sendirian Berhad pada asalnya diberikan peruntukan kira-kira 100 juta ringgit oleh Kementerian Keuangan untuk mengendalikan beberapa program pembiayaan modal teroka. Antara program pembiayaan yang diuruskan syarikat ini ialah CIP 500, CIP Catalyst dan iCIP Catalyst yang menawarkan pembiayaan sehingga RM150,000 sehingga RM500,000, dan Cradle sudah pun membiayai kira-kira 380 idea berasaskan teknologi di bawah program berkenaan dengan 57% telah pun dikomersilkan. Jadi hari ini Bual BIS akan memperkatakan mengenai mengkomersilkan teknologi tempatan bersama dengan tetamu Encik Ahmad Rizal Abdul Razak. Beliau adalah Naib Presiden Pelaburan Cradle Fund Sendirian Berhad. Terima kasih Encik Rizal kerana sudi bersama kami. Itu adalah antara data ataupun perangkaan yang terkini lah yang sudah dikemaskinikan yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi apakah sebenarnya antara pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh Cradle Fund Sendirian Berhad dan inspirasi lah kepada Cradle setakat ini? Okey, setakat ini pencapaian seperti tahun tahun 2012 kita baru menganjurkan program Angel Business Asian Business Angel Forum. Yang kita itu program yang berperingkat regional di mana pelabur budiman daripada kawasan Asia bersidang di Kuala Lumpur. Lebih kurang 500 partisipan yang hadir dalam program itu. Seterusnya yang pada tahun lepas juga di bajet yang telah diluluskan oleh kerajaan, kita juga telah mendapat peruntukan untuk mewujudkan Cradle Seed Venture, iaitu program sebelum ini kita hanya memberikan grant kepada usahawan tempatan untuk membangunkan produk dan peringkat awal perniagaan. Dengan Cradle Seed Venture ni kita akan memberikan lebih bantuan kewangan kepada usahawan-usahawan tempatan yang terlibat dalam bidang teknologi. Tambahan daripada RM150,000 sehingga maksimum RM500,000. Betul? Jadi boleh Cik Rizal terangkan mengenai jumlah dana yang diluluskan CIP ni yang kita nak tahu sangat-sangat ni tahun lepas merangkumi CIP Catalyst, UCIP Catalyst dan juga CIP 500 ni. Okey, pada tahun lepas kita telah meluluskan pelaburan lebih kurang 13 juta ringgit. 13 juta ringgit untuk program CIP Catalyst. Khas untuk SME? SME dia daripada peringkat pra-awal. Maknanya usahawan-usahawan tersebut belum lagi memerlukan perniagaan, masih lagi di peringkat idea dan mereka ingin bangunkan produk dan kita bantu mereka. Dan untuk program CIP 500 ni kita bagikan pada company syarikat yang baru diwujudkan, baru bermula perniagaan. Dan kalau Cradle ni memang kalau kita tahu memberikan bantuan dan sokongan pada peringkat awal sehinggalah kepada peringkat yang tertinggi. Bagaimana agaknya bantuan dan sokongan terutamanya bagi syarikat teknologi di dalam peringkat awal ini dapat membantu Cik Rizal dalam pertumbuhan dan perkembangan ekosistem khususnya? Okey, sebenarnya masalah bagi perniagaan berasaskan teknologi tidak semesti hanya di Malaysia tapi di peringkat global juga. Masalahnya adalah untuk mendapatkan dana. Dana dari segi itu Cradle membantu dari segi memberikan mereka dana, dan juga bukan setakat dana yang kita bagikan, kita juga ada memberikan coaching, mentoring untuk mereka dapat
mengkomersialkan produk-produk mereka. Bukan sahaja membangunkan tapi dapat mengkomersialkan produk Dan setelah mereka. berjaya, sebuah syarikat itu masih akan dipantau oleh Cradle? Ya, untuk pembangunan produk kita akan pantau mereka dalam tempoh 3 tahun selepas mereka mendapatkan dana daripada Cradle. Kita akan pantau daripada segi sama ada mereka setelah mereka membangunkan produk itu, adakah mereka dapat mengkomersialkan produk mereka. So kita ada program-program yang melibatkan sokongan daripada pihak-pihak industri, daripada agensi-agensi kerajaan yang lain, daripada segi pengkomersialan dan pembiayaan tambahan daripada agensi-agensi kerajaan lain. Pada peringkat sekarang ni, syarikat-syarikat pada peringkat awal yang seperti yang Cik Rizal sebutkan tadi, golongan SME dan sebagainya, untuk berjaya di peringkat tempatan ni satu cabaran. Bagaimana Cradle membantu untuk ke peringkat antarabangsa kalau di peringkat global pun kita masih lagi mempunyai masalah dalam perkembangkan teknologi dan inovasi ini? Di Cradle kita bukan seperti yang saya nyatakan tadi, kita bukan saja memberikan bantuan kewangan. Kita ada juga program Coach and Grow program yang kita bantu usahawan di peringkat mereka masing-masing. Seperti peringkat awal yang mereka tidak ada suka untuk mendapatkan pasaran tempatan, kita bantu mereka untuk mendapatkan pasaran tempatan. Bagi mereka yang sudah mendapatkan pasaran tempatan, mereka nak pergi ke peringkat global, kita juga membantu mereka dengan program-program khas untuk mereka pergi ke peringkat global. Dan kerjasama juga dengan kementerian dan juga agensi-agensi lain. Antaranya seperti biasa, mesti banyak membantu MOF, sudah semestinya bagi bahagian kewangan. Sehingga kan kementerian seperti MOHI juga banyak membantu untuk mereka yang researcher di universiti. Mereka membangunkan produk, mereka sudah dibantu oleh MOHI, MOSTI dan Kementerian Kewangan. Dan kita akan bantu mereka seterusnya untuk mengkomersialkan produk mereka. Baik, tadi ada Cik Rizal sebutkan mengenai Malaysian Business Angel Network atau jaringan pelabur budiman Malaysia ni. Apakah sebenarnya konsep yang ingin diketengahkan? Okey, Malaysian Business Angel Network ni kita baru lancarkan pada bulan Disember lepas. Kita sebenarnya Cradle ni kita membantu usahawan di peringkat awal dan pra-awal. Dan di negara-negara maju seperti contohnya di Amerika Syarikat, mereka ada bantuan daripada segi daripada pelabur-pelabur budiman untuk membangunkan produk-produk mereka di peringkat awal. Dari luar lah, dari luar negara. Sekarang ni Cradle memainkan peranan itu untuk membangunkan produk, membangunkan syarikat-syarikat yang di peringkat awal. Jadi kita ingin menarik penyertaan swasta, penyertaan daripada bukan sahaja kerajaan tapi swasta dan individu-individu yang mempunyai kewangan yang kukuh untuk membantu kita membangunkan perniagaan teknologi di Malaysia. Jadi bagaimana agaknya melakukan pelabur budiman di Malaysia ini melakukan pelaburan tu sehingga tamat pelaburan ke macam mana? Okey, pelabur sebenarnya di Malaysia kita ada banyak pelabur budiman di sektor di pelbagai sektor. Tapi masalahnya untuk sektor teknologi ini agak sukar untuk pelabur-pelabur biasa untuk memahami bidang teknologi. Konsep sebenarnya. Dan cabaran-cabaran yang akan dihadapi dalam sektor teknologi ini. So kita ingin mengumpulkan semua pelabur-pelabur budiman ni dan kita berikan penerangan mungkin kepada mereka tentang bagaimana pentingnya. Dan kita akan kumpulkan mereka di bawah satu payung. Dan dengan adanya satu organisasi payung ni, kita juga akan dapat lebih pembabitan daripada segi pelabur-pelabur luar juga. Seperti sekarang pelabur luar agak sukar untuk
masuk ke Malaysia. Mereka memerlukan jaringan di Malaysia untuk membantu mereka daripada segi monitoring pelaburan-pelaburan di Malaysia. So dengan adanya Malaysian Business Angel Network ni, perkara itu dapat kita bantu untuk menarik lebih pelaburan. Apakah fokus dan strategi bagi Cradle untuk tahun 2013 ini? 2013 ni sebenarnya 2013 ni Cradle sudah menjangkau usia 10 tahun. Okey, kita akan menjangkau usia 10 tahun. So kita akan banyak perkara-perkara baru yang kita akan laksanakan. Seperti pelancaran Malaysia Business Angel Network ni, dan seterusnya dengan Malaysia Business Angel Network ni, dengan kelulusan daripada pihak kerajaan untuk Angel Tax Incentive, kita akan menarik lebih banyak minat untuk pelabur-pelabur di dalam Malaysia untuk melabur di syarikat teknologi. Dan pada tahun 2013 juga kita ada seperti yang telah saya nyatakan tadi, kerajaan telah meluluskan kami untuk melaksanakan Cradle Seed Venture. So kita ada lebih banyak kewangan yang lagi, dananya, dana dan lebih banyak avenue untuk membantu usahawan di usahawan teknologi. Jadi dari sudut menentukan pembiayaan atau pemilihan projek, bagaimana bagi golongan ini? Adakah ditentukan oleh Cradle? Menentukan pembiayaan atau pemilihan projek dalam pertimbangan terhadap kegawatan ekonomi khususnya. Bagi pihak Cradle, kita memilih projek, kita akan berikan kepada pelabur-pelabur itu sendiri. Kita tidak akan nyatakan okey, pelaburan ni lebih baik daripada Jadi bersikap adil lah. Jadi terima kasih Cik Rizal kerana sudi bersama kami dalam masa yang singkat ini untuk menceritakan mengenai perniagaan teknologi tempatan ni. Satu perniagaan yang saya rasa harus diketengahkan, dikomersialkan. Dan kami di Biz Malaysia ucapkan selamat maju jaya kepada Cradle Fund Senang Berhad. Semoga dapat terus membantu SME dan semua golongan rakyat Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, dengan Bolbis itu tadi, sekian dahulu Biz Malaysia untuk hari ini. Saya Hazlin Abdul Aziz. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia.